Pantai Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk slot petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Kitab Safinatun Najah, edisi yang jawinya muka surat 2, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia. Dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Ta'ala. Baiknya, baik adalah takdir Allah, baik iman dan ta'ah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jahatnya, jahat takdir Allah, jahat ni kufur dan maksiyah. Baik jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, qada. Dan sampai masa berlaku perkara baik, berlaku perkara jahat adalah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi rukun iman yang ke-6 keluar 2 pegangan. Pertama, beriman dengan qada Allah. Yang kedua, beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selesai dah pembicaraan berkaitan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembicaraan sekarang adalah berkaitan dengan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi untuk minggu ini pembicaraan rukun iman yang ke-6 masuk kepada slot yang ke-26 dan juga slot yang ke-7 pada membicarakan berkaitan dengan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian perkara yang berlaku, sama ada perkara baik, perkara jahat, perkara yang berlaku di bumi, di langit, yang berlaku di dunia, di akhirah, kesemua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada makhluk tu para malaikat, para syaitan, jin, manusia, termasuk para anbiya alaihimussalatu wassalam. Makhluk tidak ada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Hanya Allah khaliqu kulli syai' yang menjadikan sekalian perkara. Keesaan Allah pada perbuatan dengan bahawa sekalian perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berlaku bekerjasama antara perbuatan Allah dan perbuatan makhluk. Dan sama sekali tidak ada satu perbuatan yang semata-mata makhluk yang menjadikan. Kesemua yang berlaku adalah
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah lah yang menggerakkan tubuh kita. Di saat tubuh kita bergerak, banyak benda-benda, barang-barang yang berada di tubuh kita akan bergerak sama. Sebagaimana bergerak tubuh kita, perbuatan Allah. Bergerak tiap-tiap barang yang ada pada tubuh kita, walaupun sekecil-kecil perkara. Bergerak barang yang ada di tubuh manusia ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'i semula jadi. Yang memutuskan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang menghanguskan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerak diamkan tubuh kita pada melakukan perbuatan berusaha, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang menghasilkan perbuatan hamba, perbuatan manusia, jin dan malaikat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berpegang, Allah menjadikan pisau dan api. Allah menjadikan tajam di pisau, panas di api, sampai masa tajam yang Allah jadikan di mata pisau, panas yang Allah letak di api yang berbekas pada memutuskan dan menghanguskan, itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Khilaf ulama sama ada kafir pegangan tersebut ataupun pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah pada i'tiqad, yang mana amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal ibadah jadi debu yang bertaburan. Faja'alnahu haba'an mansura, maka menjadi oleh kami akan amal mereka itu jadi debu yang bertaburan, sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah menjadikan hamba, manusia, jin dan malaikat. Allah menjadikan kudrah, tenaga pada hamba, sampai masa tenaga itulah yang menggerakkan, yang menggerak diamkan tubuh hamba pada berusaha dan menghasilkan perbuatan hamba pun sama, mensyirikkan Allah pada perbuatan, khilaf pada kafir. Kemudian semata-mata pisau yang memutuskan, semata-mata api yang menghanguskan, yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, atau kafir ijma' ulama'. Sebagaimana semata-mata hamba, manusia, jin dan malaikat yang bergerak, yang menghasilkan perbuatan usaha hamba, yang langsung tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama'. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah menjadikan pisau serta dengan tajam di mata pisau. Allah menjadikan api serta panas di api. Allah menjadikan hamba, manusia, jin dan malaikat, serta Allah menjadikan kudrah, tenaga pada hamba. Saat putus tetap perbuatan Allah, saat hangus tetap perbuatan Allah. Saat hamba gerak diam pada melakukan usaha perbuatan, ianya adalah perbuatan Allah. Berhasilnya perbuatan hamba, ianya adalah perbuatan Allah. Sekalian perkara yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Dahulu pada ketika saya membicarakan berkaitan dengan golongan yang terpesong pada pegangan yang pertama daripada dua pegangan rukun iman yang keenam, iaitu terpesong pada qada. Qada pegangan yang pertama daripada dua pegangan pada rukun iman yang keenam. Qada yang sedang bicara sekarang adalah pegangan yang kedua daripada dua pegangan pada rukun iman yang keenam. Jadi ketika saya membicarakan berkaitan dengan golongan yang terpesong pada pembicaraan qada, ada yang terpesong Mu'tazilah yang masyhur, perkara baik Allah mengqadakkan pada azal, perkara jahat Allah tidak mengqadakkan, kufur dan maksiat tidak ada qada Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan Mu'tazilah yang masyhur, yang mana ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat adalah datang daripada qada,
dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri hamba sendiri. Haram menyandarkan perbuatan yang tak baik kepada qada dan qadar Allah. Dari segi pegangan kita, baik dan jahat, rukun iman keenam datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mu'tazilah yang masyhur menafikan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi berhasil perbuatan jahat, berlakunya perbuatan jahat, gerak diam pada perbuatan jahat, gerak diam pada melakukan perbuatan kufur, gerak diam pada melakukan perbuatan maksiat, ianya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah yang masyhur hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat. Allah tidak mengqadakkan perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah hanya mengetahui seseorang hamba akan melakukan perbuatan jahat, dan Allah melihat seseorang hamba melakukan perbuatan jahat, kufur dan maksiat. Sampai masa berlakulah perbuatan jahat, yang melakukan perbuatan jahat, yang menghasilkan perbuatan jahat, kembali kepada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi Mu'tazilah yang masyhur, perkara jahat Allah tidak mengqadakkan, tetapi berlaku perkara jahat tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Timbul sekarang perkara jahat tidak datang dari qada Allah, dan berlaku perkara jahat pun bukan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaku perkara jahat tu macam mana? Perbuatan makhluk Allah semata-mata? Perbuatan makhluk Allah berkongsi dengan perbuatan Allah, ataupun perbuatan makhluk Allah semata-mata? Kita akan bicara nanti. Yang mana selok minggu lepas saya menyatakan bahawa untuk minggu ini saya nak masuk kepada pembicaraan ikhtiar dan usaha hamba. Mana kalau untuk minggu ini tidak sempat lagi masuk bicara ikhtiar, pilihan hati hamba, usaha perbuatan hamba. Kalau tak sempat nak masuk, insya-Allah di selok minggu akan datanglah. Jadi golongan yang terpesong timbulkan lebih sesat dari Mu'tazilah yang masyhur, bukan hanya perkara jahat tidak datang daripada qada Allah, bahkan tidak datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang menghasilkan perbuatan jahat? Hamba sendiri yang menghasilkan perbuatan jahat. Hamba sendiri yang menghasilkan perbuatan jahat ni macam mana hamba menghasilkan perbuatan jahat? Ini saya akan bicara nanti. Kemudian timbul lagi golongan yang lebih terpesong daripada Mu'tazilah yang masyhur, yang hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat. Timbul perkara baik, perkara jahat, tidak ada qada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah hanya mengetahui. Qada Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah menjadikan langit, menjadikan bumi, mengqadakkan langit dan bumi, mengqadakkan siang dan malam, mengqadakkan kelahiran dan kematian manusia, lahirnya bila, lahirnya di mana, waktunya bila, daripada ibu mana, jantinanya apa, itu qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dalam kehidupan seseorang hamba, puluh-puluh tahun hidup seseorang hamba, perkara baik yang dilakukan oleh hamba, perkara jahat yang dilakukan oleh hamba, tidak ada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menghendaki, tidak menentukan sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Berhasillah perbuatan hamba pada melakukan perbuatan baik dan jahat. Berlaku tu dengan keizinan Allah. Apakah maksud keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kita himpun sekali. Mu'tazilah yang masyhur, perkara baik qada dan qadar Allah. Perkara jahat Allah tidak mengqadakkan, tetapi Allah mengqadarkan.
Jadi sidang pendengar jangan lupalah qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muafakah dengan sifat ilmu. Qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Jadi Mu'tazilah yang masyhur, mereka menafikan perkara jahat qada Allah, tapi Mu'tazilah yang masyhur beriman bahawa berhasil perbuatan jahat qadar perbuatan Allah. Timbul golongan yang lebih terpesongnya, perkara jahat bukan qada serta bukan qadar perbuatan Allah. Jadi macam mana kau berhasil perbuatan jahat? Siapa yang melakukan? Terkadang disebut sebagai dengan keizinan Allah. Pergi pula kepada yang lebih sesat laginya, yang timbul sekarang, bukan perkara yang jahat. Perkara baik sama, perkara jahat sama. Tidak ada qada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Seseorang akan melakukan perbuatan baik, seseorang akan melakukan perbuatan jahat. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Sampai masa hamba melakukan perbuatan baik dan jahat. Berlakunya perbuatan baik dan jahat, berhasilnya jadinya perbuatan baik dan jahat dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah tidak ada. Itu satu pegangan yang terpesong. Sebab sidang pendengar maklumi rukun iman yang keenam tiap-tiap minggu. Saya mengulangi bahawa rukun iman yang keenam ada dua pegangan. Satu qada, satu qadar. Sidang pendengar kena memastikan bahawa pegangan qadar dan qada berlandaskan kepada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Berlandaskan kepada pegangan yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpesong pada pembicaraan pegangan qada dan qadar, amal ibadah sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qada dan qadar, dua pegangan ini ada terpesong asing-asing. Ada terpesong pada qada, qadarnya tidak terpesong. Ada pula qadanya okey, Ahli Sunnah wal Jamaah, qadarnya terpesong. Jadi ada terpesong asing-asing. Yang saya sebut tadinya perkara jahat, Mu'tazilah, mereka tidak imani perkara jahat qada Allah. Tapi mereka imani bahawa perkara jahat adalah qadar Allah. Mereka terpesong pada satu daripada dua pegangan. Timbul sekarang perkara jahat yang berlaku, qada Allah pun tidak, qadar Allah pun tidak. Bukan qadar, bukan perbuatan Allah yang menjadi yang menghasilkan perbuatan jahat. Yang berlaku perbuatan jahat dengan keizinan Allah, tapi bukan Allah yang lakukan. Apa makna dengan keizinan Allah? Yang lebih terpesongnya laginya, bukan perkara jahat, perkara baik pun bukan datang dari qada Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya mengetahui. Kemudian pergi pada qadar, berhasilnya perbuatan hamba yang melakukan perbuatan baik, yang melakukan perbuatan jahat pun sama juga, bukan datang dari qadar perbuatan Allah, dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita menyebut juga segala yang berlaku ini adalah berlaku dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kita Ahli Sunnah pun menyebutkan bahawa berlaku ni biiznillah, dengan izin Allah. Apa makna biiznillah? Biqudratihi wa iradatihi. Biqada'illah wa qadarih. Ni kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Dengan izin Allah, dengan makna perbuatan kudrah Allah dan kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan makna qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya bicara tadi, golongan yang terpesong, mereka menyebut dengan izin Allah.
Tapi bukan dengan makna perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Bukan makna kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Dengan izin Allah, dengan bahawa Allah mengizinkan, dengan makna Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang. Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang. Tapi bukan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kena perhati molek. Yang mana sidang pendengar yang mengikuti Money FM, Radio Money FM, telak talaki Safinatun Najah maklumi bahawa pembicaraan ini ada live dalam FB. Boleh diikuti kembali, boleh di-share, boleh disimpan untuk diulangi dengar kemudian. Ambil kesempatan peluang molek untuk memastikan pegangan sendiri, pegangan mereka yang bertanggungjawab, berpegang dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, pegangan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pengajaran. Nanti saya akan sambung balik dengan izin Allah. Pegangan golongan terpesong. Nanti saya akan sambung balik. Cuma saya nak cerita sebagai satu pengajaran. Orang memanglah ini orang-orang yang rupa taat lah. Orang yang rupa taat. Orang yang sentiasa berjemaah. Orang rupa taat. Membicarakan berkaitan dengan Alhamdulillah, dia kata. Semenjak makan satu obat tu, Alhamdulillah, dengan izin Allah sembuh. Tu. Ini percakapan yang ada sandaran. Yang pertama, mengangkatkan kepujian kepada Allah. Yang kedua, menyandarkan sembuh tadi tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bercakap, Allah, patutlah obat ni mahal. Yang rekomen obat ni pun bukan doktor biasa-biasa ni. Ni doktor yang pakar. Doktor yang terkemuka. Yang rekomen obat ni. Obat pula bukan obat murah-murah, obat mahal. Tapi lepas makan obat tu, Allah kata, macam penyakit itu macam, dia apa? Macam ambil cabuk, pakai buang gitu je. Cabuk buang gitu je. Pada ini cakap orang kampung lah. Maknanya dia kata, lepas makan obat mahal, yang direkomenkan oleh doktor pakar tadi tu, lepas makan obat tu, penyakit itu hilang, seolah-olah nyegak, macam kita ambil penyakit genggang dengan tangan, kita pun cabuk, kita pun buang. Gitu. Makna jadi sungguh obat mahal yang direkomenkan oleh doktor pakar, doktor yang terkemuka tadi tu. Alhamdulillah pun tak ada. Sandar kepada Allah pun tak ada. Lepas tu macam mana? Kita jangan duduk nak tahmah pula. Itu cakapan yang tidak ada menyebut pujian kepada Allah. Tapi pegangan mereka macam mana? Mereka orang Islam. Mereka bercakap seumpama tu dipanggil bercakap isnad majazi. Nanti saya akan bicara kemudian. Ni semua saya sudah bicara berulang kali. Dipanggil isnad majazi, sandar kepada asbab obat tetapi secara majazi, letak sahaja. Pegangan segala-gala yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Sebab mereka orang Islam. Kalau orang bukan Islam bercakap seumpama tu, memanglah itulah pegangan mereka. Sebab mereka tidak ada Tuhan. Adapun orang Islam ni, yang ada dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia bercakap seumpama tu, dikatakan percakapan isnad majazi. Letak sementara kepada obat, hakiki pegangan tetap berlakunya sembuh, jadinya sembuh, penyakit macam ambil cabuk buang adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cakap tu cakap dak sakut langsung ni. Dak letak langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dak comel lah cakap gitu. Ni kita balik kepada, tapi pegangan jangan kita tahmah. Jangan kita tahmah pula.
Kamu ni cakap obat ni, syirik kamu, kafir kamu. Ingat baik, mensyirikkan orang yang mukmin, mengkafirkan orang mukmin, syirik kafir akan kembali kepada yang mensyirikkan, yang mengkafirkan. Tu dicakap obat, cakap asbab, tak ada salah. Tu cakap asbab. Pegangan orang, kita jangan kita nak tohmoh pula. Jangan nak tohmoh pula pegangan orang. Ini saya balik kepada cerita hok cakap comel. Alhamdulillah semenjak makan ubat ni, dengan izin Allah sembuh, dia kata. Macam Alhamdulillah pun ada. Sandar pula dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Comel. Tiba-tiba dia sambung. Dia sambung. Ni. Cakap molek tapi pegangan tiba-tiba tak molek. Tadi cakap obat semata-mata, tak sandar langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pegangannya tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni hak cakap molek ni dengan izin Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Sambung pula kemudian, Allah mengizinkan obat menyembuhkan penyakit saya. Allah mengizinkan obat. Sekarang ni Allah menyembuhkan ke tidak? Tak. Allah letak dah kandungan di obat. Allah mengizinkan obat tu menyembuhkan dengan kandungan yang Allah letak di obat. Hak tu jangan lupa sidang pendengar. Itu mazhab tabaiyin yang berpegang kuah, kekuatan yang Tuhan jadi pada sesuatu, kandungan yang Tuhan jadi di obat, ia bekah. Ini khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar lagi bid'ah. Dengan izin Allah comel. Tetapi disambung pula dengan izin Allah, dengan makna Allah mengizinkan obat tu menyembuhkan penyakit saya dengan kandungan yang Allah letak di obat. Kandungan yang ada di obat tu memang Allah yang jadikan. Selepas Allah jadikan kandungan di obat, Allah mengizinkan dengan bahawa Allah membenarkan kandungan di obat yang menyembuhkan dengan bahawa bukan Allah dengan keesaan yang menyembuhkan, bukan. Perbuatan Allah hanya jadikan obat. Perbuatan Allah hanya letakkan kandungan sesuatu di obat. Habis perbuatan Allah yang menyembuhkan, kandungan di obat sini menyembuhkan dengan bahawa Allah mengizinkan, Allah membenarkan. Tapi bukan perbuatan Allah. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini mazhab tabaiyin yang khilaf ulama pada kafir. Cakap molek. Tapi pegangan salah. Saya balik semula kepada persoalan tadi. Hak golongan yang terpesong. Perkara jahat bukan qada Allah. Berhasil perkara jahat pun bukan qadar perbuatan Allah. Satu golongan baik dan jahat tidak ada qada Allah. Berhasil perbuatan baik dan jahat dengan keizinan Allah. Apa makna? Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang. Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang. Dengan bahawa Allah jadi dah sesuatu di pisau ke, di api ke, Allah letak dah kudrah di hamba ke, Allah tidak menghalang, tidak menyekat. Makhluk sendirilah yang memberi bekah pada menghasilkan perkara yang baik, pada menghasilkan perkara jahat. Tapi bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan. Lebih berat laginya, dengan izin Allah ni yang langsung Allah tidak ada perbuatan Allah, tidak ada. Tidak ada perbuatan Allah. Semata-mata perbuatan makhluk, tapi Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang. Tapi langsung tidak ada peranan perbuatan Allah di situ. Semata-mata perbuatan makhluk. Tapi kalau Allah sekat, Allah halang, makhluk tak boleh bekas juga. Tapi Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang, Allah membiarkan. Tetapi berhasil sesuatu perbuatan baik ataupun jahat, langsung tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Itu kafir ijma' ulama. Allah letak sesuatu di makhluk, Allah mengizinkan sesuatu yang menghasilkan perbuatan, atau khilaf pada kafir. Ni dua pegangan, satunya yang khilaf pada kafir, satunya yang kafir ijma' ulama. Ni hak saya sebut dah, hak selok minggu lepas tu. Satu hak pegangan yang khilaf pada kafir, satu pegang hak kafir ijma' ulama. Jadi qada Allah tidak ada pada perkara jahat. Satu pahaman yang terpesong laginya,
Baik jahat tidak ada qada Allah. Berhasil perbuatan jahat dan juga berhasil perbuatan baik dan jahat dengan keizinan Allah. Bukan Allah yang buat. Tapi Allah membenarkan, Allah tidak sekat, Allah tidak halang. Tapi bukan Allah yang lakukan. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ginilah sidang pendengar. Kita bercakap sesama kita perbuatan asbab. Bila kita sebut kata dengan izin, memang kita tak buat. Tapi kita benarkan. Kita tidak sekat, kita tidak halang. Tapi kita tidak buat. Anak kita buat satu perkara dengan keizinan kita sebagai ibu bapa. Ibu bapa benarkan. Ibu bapa tidak sekat, ibu bapa tidak halang. Tapi ibu bapa tidak buat. Seseorang buat satu pekerjaan dengan izin. Kita yang mengizinkan dia melakukan satu pekerjaan dengan makna kita membenarkan. Kita tak sekat, tidak halang. Tapi kita tak buat. Itu cakap sama kita. Anak kita buat dengan keizinan kita ibu bapa. Seseorang buat satu pekerjaan dengan keizinan saya yang izinkan. Tapi kita yang mengizinkan, kita tak buat. Jadi dengan izin Allah ni, fahaman yang terpesong. Bukan dengan izin Allah dengan makna perbuatan Allah dan kehendak Allah. Bukan dengan makna dengan izin Allah ni qada dan qadar Allah. Dengan izin Allah hanya Allah membenarkan, Allah tidak sekat, Allah tidak halang. Tapi berhasil perbuatan, berlaku perbuatan baik dan jahat. Dan berhasil perbuatan baik dan jahat, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya, perbuatan makhluk Allah dengan kekuatan yang Tuhan letak di sesuatu, atau khilaf pada kafir. Perbuatan makhluk Allah semata-mata yang langsung tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah, atau kafir ijma' ulama'. Hak menyebut bahawa perkara jahat bukan qada Allah, berhasil perkara jahat bukan qada dan qadar Allah, berhasil perkara jahat dengan keizinan Allah, tapi bukan Allah yang lakukan. Ini satu. Yang kedua, baik dan jahat tidak ada qada Allah, dan berlaku perkara baik dan jahat dengan keizinan Allah, dengan bahawa Allah membenar, Allah mengizinkan, Allah tidak sekat, Allah tidak halang, tetapi bukan Allah yang melakukan. Ini semua contoh-contoh pegang yang terpesong yang ada dalam pengajaran-pengajaran. Jadi sedang pendengar pengajian kita dalam bab qada dan qadar ini, yang saya perici satu-satu, naik satu-satu pembicaraan, saya ulang, biarlah sama-sama kita memahami satu-satu pegangan, mantap pegangan, kita memahami satu-satu persoalan pegang bab qada dan qadar, biar sampai tahap tahqiq. Tahqiq mana apa ni? Kejak, jelas, nyata, sahih, cerak. Mari sesiapa sekalipun yang menghuraikan berkaitan qada dan qadar yang terpesong dari pegangan yang sebenar, walaupun yang bawa datang tu bukan sebarang-sebarang orang sekalipun, orang terkemuka sekalipun, tapi apabila kita mendengar, kita boleh membezakan. Ini bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam bab qada dan qadar. Inilah pegangan yang terpesong. Kita boleh membezakan. Maknanya, lulu fardu ain kita pada pembicaraan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang terpesong, yang saya sebut dengan nama-nama sekali, nama kita tak tahu, tapi tahulah itu pengatur terpesong. Sudah cukup. Kita mengetahui itu pegangan yang terpesong. Cuba jelaskan terpesongnya macam mana. Jelaskan. Kita tak pandai nak jelaskan. Tu tak ada masalah tu. Boleh menjelaskan, boleh menghuraikan, dan boleh mematikan pengajaran akidah yang terpesong. Itu ilmu tauhid qada fardu kifayah. Tapi kalau kita tak boleh menghuraikan, kita hanya boleh membezakan dan menyatakan itu pegangan salah. Kita tak boleh nak menghurai, menjelaskan kepada anak bini kita sendiri, kaum keluarga kita sendiri. Kita hanya boleh kata yang dibicara tu salah. Kamu kata salah tu dia siapa, kamu siapa? Salah kat mana? Saya tak pandai nak beritahu, tapi salah. Makna kita hanya ada ilmu fardhu ain untuk diri sendiri. Tapi kita tidak ada ilmu fardhu kifayah, yang mana kita boleh menghuraikan, kita boleh menjelaskan kepada keluarga kita, untuk memastikan mereka terselamat daripada pegangan yang terpesong. Jadi, untuk pembicaraan qada dan qadar, yang kita bicara bab qadar sekarang, jadi bab ikhtiar usaha tu pula. Ikhtiar usaha insya-Allah lah. Di selok minggu hadapan
saya akan membicarakan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Perbuatan ikhtiari hak mana, perbuatan ikhtirari hak mana. Ini satu-satu selok, satu-satu tajuk. Saya berpindah, beralih satu-satu tu secara perlahan-perlahan. Walaupun kita sekarang ni selok yang ke-26 dah sekalipun, tapi tak apalah dia jadi panjang, kerana saya ulang-ulang. Mudah-mudahan kita semua, kaum keluarga kita semua berpegang dengan akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah, terpelihara kita daripada pegangan-pegangan yang terpesong. Sekian berlaku qada dan qada Allah. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah, wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabiqin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.